Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Kami mulakan pantau agenda reformasi pada hari ini dengan bercerita mengenai apa yang berlaku di Sabah pada ketika ini. Kita menuju beberapa hari, menuju ke hari penamaan calon yang akan berlangsung pada 15 hari bulan ini. Tapi dalam masa yang sama, hal berkaitan dengan isu 40% hak Sabah itu masih lagi menjadi penentu kepada beberapa keputusan yang bakal diambil. Antara siapakah nama calon, bagaimanakah gabungan khususnya dalam Pakatan Harapan pada ketika ini selepas APCO keluar daripada PH semalam, dan juga bagaimana kita melihat bahawa ini adakah retorik semata-mata ataupun hal yang berkaitan dengan ketelusan takbir urus, kerana ini bukan hal yang baru muncul ketika pilihan raya yang patut dilunaskan sepanjang selama ini. Dr. Arnold Puyok merupakan fellow pelawat kanan di London School of Economics and Political Science bersama dengan kami pada ketika ini petang di Kuala Lumpur pada waktu pagi di London. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Isu 40% hak Sabah sudah pasti itu menjadi isu bukan dalam pilihan raya negeri kali ini sahaja, tapi dalam pilihan raya yang sebelum ini. Tetapi dinamik politik sudah bertukar. Ada sedikit banyak perubahan yang berlaku di antara Putrajaya dan juga apa yang berlaku di Kota Kinabalu. Tetapi dalam konteks pilihan raya kali ini, ianya masih lagi timbul dan juga masih lagi menjadi weapon yang berguna untuk mendapatkan meraih undi dan juga menjadi game changer dalam pilihan raya. Overview Doktor dalam hal ini bagaimana? Ya, selamat pagi waktu London. Boleh dengar suara saya? Boleh, clear. Teruskan. Boleh, jelas? Okey. So, seperti yang Zul katakan tadi, isu ini memang akan berpotensi untuk dijadikan isu pilihan raya yang sudah tentu akan memberikan impak kepada sentimen pengundi. Jadi kalau kita lihat seperti apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri, beliau katakan beliau akan selesaikan perkara ini secara tuntas. Walaupun bagi saya isu yang berkaitan dengan 40% ini melibatkan isu perundangan, interpretasi terhadap perlembagaan. Jadi kalau isu yang melibatkan perundangan, interpretasi terhadap perlembagaan, sudah tentu ianya perlu diselesaikan secara perundangan juga, secara perlembagaan juga. Tapi apa yang kita lihat pada ketika ini, masih belum ada masih belum ada penyelesaian yang tuntas secara undang-undang dan juga secara perlembagaan. Dan kita pun belum diberitahu tentang apakah langkah yang akan dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan seterusnya. Jadi kita lihat apa yang akan berlaku, dan bagi saya pada ketika ini memang isu ini sudah dijadikan sebagai satu isu politik yang boleh menaikkan sentimen masyarakat di Sabah dan sudah tentu akan memberikan impak kepada pilihan raya yang akan datang. Dalam masa yang sama, Doktor mengatakan bahawa ini adalah isu perundangan, dan kalau ditanya kepada majoriti rakyat Sabah, sejauh mana mereka benar-benar cakna dan juga arif mengenai isu 40% ini, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu pertemuan bersama dengan warga di Pasar Gaya, beliau berdiskusi di situ. Kata Perdana Menteri, ada juga yang tidak faham dan juga tak ada faham penjelasan dan juga detailnya. Tapi ada juga rakyat Sabah mengatakan tidak menjawab juga secara sepenuhnya mengenai hal itu, kerana ramai juga rakyat yang arif mengenai hal perkara ini, antara peruntukan pembangunan dan juga hak yang sepatutnya diberikan dan juga apa yang tertunggak selama berpuluhan tahun dahulu. Sentimennya bagaimana? Adakah benar rakyat memahami secara keseluruhan, kerana ini begitu teknikal, tetapi pemahaman rakyat itu tidak dapat juga kita nafikan mereka arif mengenai perkara ini? Ya, soalan yang bagus Zul, tapi tidak mudah untuk kita jawab. Tapi berdasarkan kepada apa yang saya lihat, apabila kita turun ke Padang, kita bertanya kepada masyarakat Sabah yang terutama yang tinggal di luar bandar, bagi mereka apa yang penting adalah bagaimanakah isu-isu MS63 ini dapat diterjemahkan dalam bentuk yang boleh dilihat dari segi peruntukan-peruntukan yang lebih besar untuk membangunkan infrastruktur, membangunkan jalan raya dan sebagainya. Dan memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Zul tadi, isu-isu MS63 ini yang melibatkan interpretasi seringkali diperbincangkan di kalangan golongan elit di Sabah. Tapi kalau kita lihat di kalangan orang-orang yang tinggal di luar bandar, isu-isu MS63 ini, apatah lagi isu yang melibatkan interpretasi perlembagaan undang-undang,
tidak begitu diperbincangkan dengan serius. Ya, sebagai contoh, apabila kita pergi ke Pensiangan misalnya, kita tanya isu-isu MX Street ini, tapi masyarakat di situ kata bagi mereka yang penting pembangunan itu ataupun peruntukan yang berbilion-bilion yang diumumkan itu dapat dilihat secara tangible. Bukan hanya kita bercakap tentang berbilion-bilion, tapi itu tidak dilihat. Jadi apa yang masyarakat inginkan adalah bagaimana pembangunan yang berbilion-bilion tadi yang diumumkan dapat disalurkan dan dapat dilihat oleh masyarakat. Dapat dilihat dari segi jalan raya dibangunkan, pembangunan elektrik dapat dilihat, dari segi sumber air dapat dilihat dan sebagainya. Bagi saya, perkara pokok adalah bagaimana pembangunan yang banyak ini, peruntukan yang banyak ini dapat disalurkan dan juga dapat dilihat di peringkat akar rubi, terutama sekali di kalangan masyarakat di pedalaman di Sabah. Doktor, saya ingin membawakan beberapa sisi yang berbeza. Satu, di kalangan elitis politik Sabah, isu berkenaan dengan hak 40% ini sudah pasti penting. Satu lagi sisi ialah di kalangan penduduk rakyat Sabah yang mahukan dan dahagakan pembangunan. Kata mereka mahukan air itu secara terus, elektrik itu tidak putus-putus, pembangunan jalan raya masih lagi diteruskan. Itu satu perspektif. Dan juga perspektif Malaysia dan juga rakyat di luar Sabah. Kerana mereka mengatakan bahawa, ada juga akan mengatakan bahawa takkanlah banyak sangat peruntukan diberikan, tetapi bukan kepimpinan negeri yang patut menjalankan pembangunan dan juga peruntukan-peruntukan yang ada. Justru bagaimana kita melihat ini daripada sudut-sudut yang berbeza. Apa sebenarnya, apakah diletakkan kepada tanggungjawab siapa yang sepatutnya memastikan bahawa pembangunan infra itu khususnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau peruntukan masuk sekalipun, sekalinya tidak dilaksanakan, masih lagi ada backlog di kalangan di bahagian pelaksanaan itu masih akan jadi masalah. Pada pandangan doktor, bagaimana kita melihat sisi-sisi yang berbeza ini? Ya, itulah tadi apabila kita berbincang tentang pembangunan fiskal, isu-isu berkaitan dengan perlembagaan MSCC3 ini perlu diperdebatkan di Parlimen dan perlu diselesaikan secara tuntas berdasarkan kepada perundangan. Dan bagaimana kita nak menjelaskan kepada masyarakat di luar bandar adalah yang penting bagi kita menerangkan berapa banyak yang sudah disalurkan kepada Sabah dan berapa banyak yang sudah digunakan dan apakah polisi-polisi tangible yang dapat dilihat oleh masyarakat. Sebab pada ketika ini masyarakat bertanya, walaupun banyak yang sudah disalurkan, banyak tuntutan yang telah diberikan dan apakah faedah yang boleh diperolehi, terutama sekali kepada masyarakat di luar bandar. Dan kalau kita teliti apa yang dikatakan oleh PMX, bila beliau berdialog dengan masyarakat yang bertemu dengan beliau di Sabah, bagi saya apa yang dijelaskan oleh PMX itu adalah menjelaskan walaupun terdapat tuntutan 40%, tapi pada masa yang sama Kerajaan Persekutuan telah memberikan banyak peruntukan kepada Sabah selari dengan tuntutan 40% tersebut. Walaupun pada akhirnya apa yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan bagi saya adalah perkara yang berbeza dengan apa yang dituntut 40% tersebut. Dan soalnya bagi saya ini adalah dua perkara yang berbeza, dan kalau kita nak menjelaskan kepada masyarakat di pedalaman, kita perlu jelaskan bahawa peruntukan pembangunan sudah ada dan ini yang telah dihasilkan, dan tuntutan 40% ini adalah satu isu yang lain yang perlu diselesaikan secara perundangan. Itu yang perlu dibuat. Tapi dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri difahamkan sedang ada mesyuarat yang berkaitan dengan memuktamadkan isu yang berkaitan dengan 40% tuntutan ini, dan kita akan bawakan dari masa ke masa perkembangannya dari Putrajaya. Tetapi untuk dalam konteks dan juga iklim suasana politik yang begitu akan bertambah hangat dalam sehingga menuju ke 29 November ini, apa yang dapat dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Perdana Menteri sendiri untuk meredakan dan juga dilihat mengambil langkah yang terbaik untuk Sabah? Kerana satu, tak berurus, tapi satu juga perlu menang dari segi optik politik itu juga. Ya, kita masih menunggu ya. Sudah ada keputusan, Zul? Masih belum kan? Belum lagi berlaku. Belum. Dan saya menjangkakan dari segi penyelesaian yang akan dibuat pada ketika ini dalam kita
sedang merasai kehangatan pilihan raya di Sabah, saya melihat penyelesaian yang akan dibuat adalah penyelesaian secara politik, secara diplomatik. Bagi saya, kita tidak boleh menyelesaikan isu yang berkaitan dengan perlembagaan yang memberikan kesan kepada federalisme Malaysia pada keadaan terburu-buru, hanya kerana kita nak mendapatkan sokongan politik masyarakat Sabah. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang agak berbahaya dari segi integriti federalisme yang kita ingin kekalkan ini. Dan bagi saya, apa yang akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan adalah untuk mencari jalan penyelesaian secara diplomatik dan juga secara politik. Seperti mana Kerajaan Persekutuan menyelesaikan isu yang berkaitan dengan minyak dan gas dengan Sarawak misalnya, yang diselesaikan secara politik dan juga secara diplomatik. Dan apa yang perlu dilakukan, isu-isu ini, Zul, isu 40%, isu permintaan peningkatan kursi parlimen lebih daripada 30%, isu yang berkaitan dengan minyak dan gas perlu diperdebatkan secara teliti di parlimen. Dan kalau perlu ada perubahan dari segi perundangan, dan kita akan melihat bagaimana. Sebab bagi saya isu-isu ini bukan hanya memberikan kesan kepada Sabah dan juga Sarawak, tapi ia akan memberikan kesan yang besar kepada persekutuan. Jadi ia perlu diperdebatkan, diselesaikan secara perundangan bermula di parlimen. Tapi dalam masa sama, Doktor, memandangkan Doktor juga menyebut apa yang berlaku di Sarawak, orang Melayu mungkin bertanyakan soalan, kalau di Sarawak boleh dilakukan, nampak rundingannya aman dan juga Sarawak seolah-olah ada cengkamannya, apa masalahnya di Sabah? Adakah ini masalah ataupun apa yang tidak lagi berlaku di Sabah, Doktor? Bagi saya, kita perlu memahami konsep federalisme itu. Sebab Sabah dan Sarawak ini, walaupun kita mengatakan dia adalah satu region ataupun wilayah, tapi the fact is, kalau kita melihat kepada perlembagaan persekutuan, kita adalah negeri Borneo States yang berada dalam konteks persekutuan Malaysia. Di dalam konteks persekutuan, ada satu pihak pun yang perlu menang. Ia perlu berdasarkan kepada prinsip win-win, ataupun kalau saya boleh katakan, perlu melihat kepada konsep cooperative federalism itu sendiri, di mana terdapat satu hubungan yang baik antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan kalau ada isu-isu yang kritikal yang berkaitan dengan pembahagian peruntukan dan sebagainya, itu perlu diselesaikan secara diplomatik atau secara tuntas. Kerana di Malaysia kita tidak ada constitutional court contohnya seperti di Germany, seperti di South Africa dan sebagainya. Jadi bagi saya perlu diselesaikan secara diplomatik, dan isu-isu yang saya sebutkan tadi perlu juga dibawa ke parlimen untuk diperdebatkan. Tapi ini musim pilihan raya, Doktor. Bagaimana sebenarnya kita melihat bahawa hal ini juga menjadi satu cabaran untuk menyulam kesepakatan dan juga rundingan serta juga strategi dalam memenangi kerusi. Akhirnya nak menang kerusi Dewan Undangan Negeri nanti. Pada pandangan Doktor, bagaimana, adakah itu dapat diselesaikan dalam masa 2-3 hari ini ataupun akan dijadikan satu bekalan sehingga mendapat kerusi Dewan Undangan Negeri dan juga membentuk Kerajaan Negeri Sabah penghujung bulan ini? Pada pandangan Doktor, bagaimana kita melihat magnitud isu ini akan dibawa? Bagi saya, dia akan terus dijadikan sebagai, ialah kalau kita lihat di Sabah ini, parti-parti yang bertanding, mereka akan cuba memposisikan diri masing-masing, akan cuba untuk mempromosikan diri masing-masing sebagai champion of the rights of Sabah. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu perkara yang baru. Kita melihat daripada dulu pun, setiap kali pilihan raya berlaku, parti-parti politik di Sabah akan memposisikan diri masing-masing untuk memberitahu kepada rakyat Sabah mereka ini adalah champion to the rights of Sabah. Siapa yang lebih champion, siapa yang lebih di atas dari segi mempertahankan hak-hak negeri Sabah. Itu bagi saya bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Tapi kalau kita lihat, tidak semua masyarakat Sabah yang terikat dengan sentimen-sentimen ini.
pergi saja ke kawasan-kawasan luar bandar misalnya. Uh, Tiada yang, bukan semua yang terikat dengan sentimen ini. Bagi mereka, apa yang penting adalah, okey, kita boleh bercakap tentang MSCC3, kita boleh bercakap tentang 40%, tapi apakah faedah perdebatan ini kepada mereka? Ya. Terakhir sekali doktor, mungkin saya nak tanyakan juga, doktor berada di London tapi meneliti dari masa ke masa apa yang berlaku di negeri bawah bayur. Apa yang doktor harapkan dalam perjalanan pilihan raya negeri pada kali ini? Apakah game changernya, dan juga mungkin apa yang kita nak lihat suatu perkara yang dapat menarik minat pengundi untuk berpartisipasi dalam proses pilihan raya juga? Ya, yang menariknya Sur, kalau kita melihat politik Sabah ini, walaupun mereka ada ramai orang yang mengatakan bahawa politik kita ini bersifat sangat fragmented, tidak seperti Sarawak yang stabil, yang diperintah oleh parti lokal dan sebagainya. Jadi itu merupakan asas kepada Sarawak untuk untuk berjuang untuk mendapatkan MSCC3. Tapi bagi saya, keunikan politik Sabah ini adalah dari segi isu-isu yang dibangkitkan, dari segi kemunculan banyak pemain-pemain politik yang lama dan juga baru, dan ini sebenarnya memberikan keunikan ataupun memberikan satu dinamika politik yang menarik. Menarik kerana apa? Kerana kalau kita lihat pemain-pemain politik ini baru dan lama, mereka bertanding di gelanggang politik, dan masing-masing akan memberikan formula-formula politik. Masing-masing akan menampilkan polisi-polisi yang berbeza. Jadi masyarakat di Sabah mempunyai banyak pilihan siapa yang mereka akan pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya dalam konteks politik Sabah pada ketika ini, saya tidak melihat ada satu parti yang akan muncul sebagai parti dominan. Jadi akhirnya nanti apa yang kita akan lihat adalah satu situasi di mana parti-parti politik mesti bergabung menubuhkan kerajaan. So the way forward for Sabah bagi saya bukan hanya politics of stability, tapi politics of accommodation. Politik berdasarkan akomodasi di antara pelbagai ideologi, di antara pelbagai parti politik yang membawa aspirasi yang berbeza-beza. Jadi ini adalah realiti politik pada ketika ini. Dan kalau saya boleh bagi satu contoh, kita boleh mungkin melihat contoh yang berlaku di negara-negara Eropah, di mana walaupun terdapat banyak perbezaan ideologi, perbezaan politik, tapi masih boleh bergabung untuk menubuhkan sesebuah kerajaan. Ini adalah challenge kepada pemain-pemain politik di Sabah, bagaimana untuk bergabung, dan pada masa yang sama bagaimana untuk mentadbir walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai ideologi ataupun pelbagai aspirasi politik yang berbeza. Itu terlampau awal untuk kita lihat juga, tapi itulah kemungkinannya. Terima kasih Dr. Anwar Puyuh, Fellow Pelawat Kanan di London School of Economics and Political Science, kerana sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi pada petang ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.